Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bertemu dalam pelajaran kita pada kali ini untuk meneruskan pelajaran adab kita, ya. Adab dan akhlak Islamiah. Okey. Murid-murid, semua kita buka pada muka surat 57, iaitu pada tajuk faedah beradab ketika menziarahi orang tua. Sebelum ni kita dah belajar adab-adab ketika kita menziarahi orang tua. Okey, bila kita dah belajar adab-adabnya, kali ni kita akan tahu pula apa yang faedah yang kita dapat apabila kita menjaga adab ketika kita menziarahi orang tua. Okey. Yang pertama adalah dihormati orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua. Okey. Kalau kita ni selalu pergi ziarah dengan beradab, faedahnya adalah kita ini akan dihormati orang yang lebih muda daripada kita, dan juga kita orang yang tua daripada kita pun dia akan hormat kita sebab kita ni orang yang beradab. Seterusnya adalah hidup akan bertambah berkat kerana sentiasa disenangi oleh orang lain dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hidup kita akan bertambah berkat dan sentiasa disenangi oleh orang lain dan juga dihormati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain sahaja, Allah juga akan merahmati kita sebab kita beradab dengan orang tua. Okey. Seterusnya adalah kita akan mendapat banyak nasihat daripada pengalaman hidup orang tua. Okey, orang tua ni adalah depa ni dah lama hidup dan banyak pengalaman yang depa dah yang depa dah dapat. Jadi apabila kita ni pandai bergaul ataupun kita beradab dengan orang tua, depa ni akan berkongsi kepada kita, orang kata apa, tip-tips untuk kita dalam kehidupan kita ni. Orang tua ni depa orang yang pengalaman, jadi kita akan dapat banyak pengalaman daripada depa jika kita sentiasa beradab dengan depa. Okey. Seterusnya adalah kita akan menghindari syak wasangka. Okey, tak ada syak wasangka di antara orang dengan kita dan kita dengan orang jika kita sentiasa beradab ketika kita menziarahi orang tua. Seterusnya adalah kita mendapat pahala. Bukan manusia sahaja yang suka kepada kita, Allah sendiri pun akan suka kepada kita jika kita beradab ketika kita menziarahi orang tua. Okey. Seterusnya kita buka muka surat 58, iaitu cara untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua. Tadi kita dah belajar faedah apa yang kita dapat jika kita beradab ketika menziarahi orang tua. Macam sekarang ni pula kita akan masuk bagaimana kita nak menjaga hubungan baik dengan orang tua ni. Macam mana kita nak berhubungan dengan mereka dengan cara yang baik. Okey. Kita dituntut untuk menjaga hubungan baik antara orang yang lebih tua. Memang kita dituntut oleh agama kita untuk kita menjaga hubungan baik dengan orang yang tua, orang yang lebih tua. Antara cara-cara dia ialah kita menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan mereka. Bukan kita cakap aku hang ke, aku hang. Kita kena panggil panggilan, kita cakap dengan sopan. Bukannya kita jerkah depa, bukannya kita meninggikan suara. Kita kena cakap dengan tenang dan lembut dan sopan. Seterusnya adalah sentiasa menziarahi mereka. Okey. Kita nak menjaga hubungan dengan orang tua ni, kita kena sentiasalah kita menziarahi depa ketika depa ni ada lagi sekarang. Kalau depa dah tak ada, kita nak ziarahi siapa dia lagi, kan? Seterusnya adalah
sentiasa mengasihi dan menghormati mereka. Okey. Bila kita duk pergi ziarah tu, bukanlah kita ziarah saja-saja, nah. Kita mesti ziarah dengan rasa kasih sayang, nah. Dan kita menghormati depa. Bukan kita sakat balik bagi duit, lepas tu dah tak hormat tu, balik bagi duit je. Ataupun balik tengok ustaz lah, tapi dalam hati tak ada rasa sayang kepada orang tua. Jadi itu bukanlah cara yang baik untuk menjaga hubungan di antara kita dengan orang tua. Seterusnya adalah sentiasa membantu apabila mereka meminta bantuan. Okey. Kalau orang tua ni depa minta tolong, kita tolonglah. Sentiasa kita tolong orang tua. Seterusnya adalah sentiasa kita mendoakan kesejahteraan mereka. Kita kena sentiasa mendoakan kesejahteraan orang tua kita. Okey. Okey, apabila kita beradab, kita akan dapatlah faedah-faedahnya. Dan kita dah belajar cara-cara untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua. Jika kita tidak menjaga adab pula, ataupun kita tidak beradab dengan orang tua, apa yang kita dapat? Kita akan dapat akibat dia lah. Kita buka muka surat 59, iaitu akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Apa dia akibatnya? Akibatnya adalah yang pertama, tidak dihormati. Bukannya orang tua saja tak hormati, orang muda pun tak hormati kita. Apabila kita tidak hormat orang tua, nanti yang muda kepada kita, adik-adik kita atau anak-anak kita, mereka pun tak akan menghormati kita, sebab dia nampak kita tidak menghormati orang tua. Yang kedua adalah kita menimbulkan syak wasangka. Kita menimbulkan syak wasangka. Jadi orang pandang buruk kepada kita. Mereka sepatutnya kita ni dapat pandangan yang baik daripada orang lain, tapi orang pandang buruk kepada kita sebab kita ni tidak menghormati orang tua. Seterusnya adalah kita mementingkan diri sendiri. Orang yang tidak menghormati orang tua ni adalah panggil orang yang pentingkan diri sendiri. Seterusnya adalah hidup tiada panduan. Hidup dia tiada panduan. Okey. Sepatutnya bila kita menghormati orang tua ni lah yang akan menjaga kita. Dia akan memberi tunjuk ajar kepada kita. Tapi disebabkan kita tak hormati mereka, kita ni tidak dipandu oleh orang tua. Okey, seterusnya adalah sentiasa melawan cakap dengan orang tua. Akibat dia, mestilah kita selalu akan bertengkar dengan orang tua jika kita tidak menjaga adab menziarahi mereka. Seterusnya adalah kita dimurkai oleh Allah. Allah akan marah kita. Seterusnya, hidup tidak diberkati oleh Allah. Bila Allah marah kita, jadi hidup kita tidak mendapat berkat, tidak mendapat kebaikan daripada Allah. Okey. Seterusnya adalah dipandang rendah dan dibenci oleh orang lain. Orang akan pandang rendah kepada kita dan dibenci oleh orang lain, atau dibenci oleh orang masyarakat sebab kita tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Seterusnya adalah kita akan menggoris perasaan orang tua. Jadi kita mestilah menjaga perasaan mereka sebab mereka dah tua. Jadi apabila kita tidak beradab, kita akan menggoris perasaan mereka. Mereka akan berasa sedih, mereka akan berasa tidak dihormati. Okey. Itulah akibatnya jika kita tidak menghormati orang tua. Okey. Baiklah. Setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Saya harap semua dapat faham pelajaran adab kita pada kali ini. Kita akan sambung lagi pengajian kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.